Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muslimi muslimat, para pendengar serta para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita semua di dalam rahmatnya Allah, sebagaimana yang kita janjikan, saya akan membuat rakaman semula mengenai perkara yang bertajuk aurat bahagian kedua. Kerana dimaklumkan oleh para pendengar, penonton YouTube, bahawa suara rakaman aurat bab kedua tidak jelas. Maka pada malam yang berbahagia ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengulanginya kembali tajuk aurat bahagian kedua. Muslimi muslimat, para pendengar yang budiman sekalian, dan para penonton yang dirahmati Allah. Sebelum itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati yang dalam. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Muhammad Rasulullah, kepada kedua ibu bapa serta para guru-guru kita terdahulu. Jangan sekali-kali kita lupa. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam mengutarakan sesuatu ilmu, terutamanya ilmu makrifat, apabila kita nak menceritakan kembali apa ilmu yang kita telah sampaikan sebelumnya, berkemungkinan tidak sama. Kerana dalam pengamatan saya selama berkecimpung di dalam bidang makrifat, ilmu makrifat ini seolah-olah ilmu laduni. Yang apabila kita bercerita pada kali kedua, ilmu itu tak datang. Kerana didapati ilmu itu datang secara spontan. Apabila nak diulang balik, tidak sebagaimana pada kali pertama. Sungguh pun begitu,
berbekalkan dengan ilmu yang sedia ada, mari kita ulang balik. Kita cuba ulang balik seberapa daya yang mampu, yang kita ingat untuk menghuraikan bab mengenai aurat. Muslimi muslimat, para pendengar serta para penonton yang beriman sekalian, mari kita imbas kembali serba sedikit ilmu di bahagian pertama. Serba sedikit kita ulas kembali supaya kita tidak hilang punca. Aurat pada suluhan ilmu syariat, ia hanya duduk pada tubuh badan, bertempat pada anggota, diletaknya pada jasad. Contohnya aurat ini bagi perempuan muka dan tapak tangan. Yang lain itu hendaklah ditutup. Terutamanya rambut bagi kaum perempuan. Maka kita pun berpusu-pusulah tutup akan rambut, terutamanya perempuan. Seolah-olah hanya rambutlah Islamnya. Islamiknya hanya duduk pada rambut. Jikalau ditutup rambut itu, Islamlah makanya. Seurat bulu, seurat rambut pun berdosa apabila kelihatan. Seolah-olah rambut itu sangat Islamnya. Ini pandangan ilmu syariat. Jikalau kita tilik dengan akal yang bodoh, apalah sangat ada pada rambut? Apa bezanya rambut laki-laki dengan rambut perempuan? Jikalaulah aurat itu letaknya pada rambut, apa bezanya? Kita tutup akan wajah muka ini, satu perempuan, satu laki-laki ditutup wajah mukanya. Kemudian kita tengok rambutnya. Rasanya tidak ada beza. Kita kaji dari segi hukum akli dulu. Hukum akal dulu. Apa rasionalnya? Apa kelebihannya rambut perempuan itu dijadikan aurat? Nak kata cantik, tidak semua rambut perempuan cantik. Kalau kita tutup kerana untuk menutup daripada kelihatan cantik, bagaimana perempuan yang tak cantik pun rambutnya tidak boleh kelihatan? Jadi rasionalnya di mana? Kalau bahagian-bahagian lain itu berkemungkinanlah, seumpamanya bahagian dadanya bagi perempuan, bahagian tubuh badan yang lain, patut kita kata aurat ditutup. Ini rambut. Berdosakah rambut itu? Ini kita bukan nak menentang sunnah, bukan nak mengubah sunnah, tapi kita nak berfikiran rasional dulu. Kita duduk pada tangga bodoh dulu sebelum jadi cerdik.
Itu rasionalnya kita. Tidak ada bezanya. Tetapi para penonton, para pendengar yang budiman sekalian, rasionalnya Allah tidak sama dengan rasional kita. Allah ada rasionalnya sendiri. Itu makanya suruh kita, diperintahkan kita menutup akan rambut. Itu rasional Allah. Jadi jangan samakan dengan rasional kita. Ini bahagian syariatnya. Sungguh pun rambut perempuan dengan rambut laki-laki tidak ada bezanya. Itu rasional kita, muslim-muslimat. Kita tak boleh nak mengkaji akan rasionalnya Allah. Allah buat sesuatu bukan sia-sia. Mesti ada hikmah di sebaliknya. Kita tak nak mengubah sunnah. Cuma kita nak mendalami sungai yang sedia ada. Nak mendalami sunnah yang sedia ada. Bagi kita remeh saja rambut. Tetapi bagi Allah ada sesuatu rahsia yang tersembunyi di sebalik rambut perempuan. Itu makanya ditutup. Kita tak dapat nak mengkaji akan rasionalnya Allah. Jadi ilmu syariat meletakkan aurat itu pada rambut. Baik. Kita pergi pula kepada ilmu hakikat. Apa makna aurat dari segi ilmu hakikat? Di mana letaknya? Di mana duduknya? Di mana bertempatnya? Ilmu hakikat mentafsir akan makna aurat itu ialah sempadan. Aurat artinya sempadan. Tengok. Berbeza dengan ilmu syariat. Ilmu hakikat mentafsirkan aurat bahasa Arab, bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu artinya sempadan. Aurat bahasa Arab. Kita orang Melayu, orang Asia, orang Indonesia, Brunei, Thailand, Singapura mentafsirkan aurat itu sempadan. Ini mengikut terjemahan bahasa. Apa maksud sempadan? Apa maksud sempadan? Sempadan artinya aurat bagi tahap hakikat. Aurat pada tahap ilmu hakikat artinya sempadan. Sempadan apa? Sempadan Allah antara Allah dengan kita. Sempadan Allah dengan sempadan kita. Pada tahap ilmu hakikat, aurat itu sempadan. Sempadan antara hak Allah dengan hak kita. Mana sempadan Allah? Allah bersifat hayat. Hayat artinya hidup.
Hidup itu sempadannya Allah. Sempadan kita tak hidup. Sempadan kita mati. Kudrat artinya berkuasa. Itu sempadan Allah. Sempadan kita lemah. Ini dikatakan sempadan. Tafsir ilmu hakikat dengan syariat berlainan. Tafsir pada ilmu syariat, aurat itu letaknya pada rambut, pada tubuh badan, pada anggota, pada jasad. Sebaliknya, aurat pada ilmu hakikat artinya sempadan. Sempadan Allah dan sempadan kita. Kudrat, iradat, samak, basar, kalam, ilmu, hayat. Apabila Allah bersifat ilmu, kita bersifat bodoh. Sempadan kita bodoh. Sempadan Allah samak mendengar, sempadan kita tuli. Sempadan Allah basar, sempadan kita buta. Sempadan Allah wujud, sempadan kita tidak ada. Ini ilmu hakikat. Aurat artinya sempadan. Ilmu syariat, aurat dia menjaga rambut, tutup rambut. Seolah-olah rambut itulah Islamnya itu pada rambut, pada kepala, pada tudung. Maka kita pun tutuplah akan sekalian rambut perempuan. Benar pada tahap ilmu syariatnya. Kita tak boleh nak mengubah hukum fiqh. Benar. Namun apabila kita naik tingkatan hakikat, aurat itu sempadan. Kita tak boleh nak melanggar sempadan Allah. Apabila Allah hidup, kita tak boleh bersifat hidup. Kalau Allah hidup, kita hidup, artinya kita telah menduakan sifat Allah. Syirik hukumnya. Syirik itu dosa yang tak boleh diampun Allah. Jadi kita tak boleh nak melanggar sempadan Allah. Untuk aurat bagi tahap hakikat, kita adalah sentiasa lemah, sentiasa bodoh, sentiasa buta, sentiasa tuli, sentiasa tidak wujud, sentiasa tidak hidup. Ini orang hakikat. Tidak angkuh biarpun berpangkat besar, tidak sombong biarpun kaya. Ada harta tidak dimiliki untuk sendiri. Dia bagi-bagi kepada sahabat-sahabat, kepada fakir-fakir miskin. Kerana harta bukan milik kita. Kesihatan bukan milik kita. Kenderaan bukan milik kita. Ini dikatakan ilmu hakikat. Sempadan itu tidak boleh kita langgar. Umpama dua tapak tangan ini. Dua tapak tangan. Ada dua. Satu sempadan Allah. Satu sempadan kita. Tak boleh kita nak melanggar sempadan. Allah bersifat hidup, kita bersifat mati. Tak boleh nak Allah hidup, kita hidup. Begini yang dikatakan sempadan. Tak boleh nak langgar sempadan ini.
difahamlah kita pada hari ini tahap ilmu hakikat aurat itu sempadan. Apabila kita rasa sombong, kita ingat sempadan aku lemah lembut, berbudi bahasa, bertolak ansur. Jikalau kita rasa tinggi diri, cepat-cepat kita undur balik. Sempadan aku lemah, hina. Ini yang dikatakan sempadan. Kita jaga sempadan itu. Apabila kita rasa tinggi diri, kita cepat-cepat kembali kepada sempadan kita. Biarpun kita pangkat besar, apa salahnya kita merendah diri? Sebab sempadan kita di situ. Makan ala kadarnya, biarpun duit banyak. Belanja ala kadarnya, biarpun kita kaya. Ini sempadan kita. Baik. Pada malam ini, kita lanjutkan lagi maksud aurat pada pandangan ilmu makrifat. Apa pandangan ilmu makrifat tentang aurat? Berbeza dengan syariat, berbeza dengan tarikat. Nah, inilah tingkatan belajar. Sekolah pun ada darjah rendah. Sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah universiti. Ilmu pun begitu juga. Jadi, apa suluhan aurat pada ilmu makrifat? Kita akan sambung ke bahagian ketiga. Aurat bahagian ketiga. Kerana masa sudah 22 minit, hampir setengah jam. Setiap ceramah kita tak boleh nak melewati setengah jam. Nanti orang jemu. YouTube orang tak tengok lama. Ini pun dah kira lama. Ya, kita tutup dulu bab aurat bahagian kedua, syariat dan tarikat. Kita sambung aurat bahagian ketiga. Apa maksudnya aurat pada suluhan ilmu makrifat? Jadi muslim-muslimat, para pendengar budiman sekalian, lagi sekali saya merayu kepada para pendengar dan para penonton, silalah subscribe, tekan loceng merah. Saya memohon sangat-sangat kerana saya ingin menjadi ahli YouTube, nak menjadi seorang YouTuber. Jadi kena capai 1000 orang yang subscribe baru diiktiraf sebagai YouTuber. Para penonton mendengar ilmu saya dengan cara percuma, tidak ada pun dikenakan apa-apa bayaran. Cuma saya minta dengan rendah diri, saya ingin perjuangkan ilmu makrifat, ingin memertabatkan ilmu makrifat yang tidak ramai orang yang mahu bercakap, yang tidak ramai yang arif untuk bercakap. Jadi saya yang sudah hampir 30 tahun bergelumang, berjuang dalam ilmu makrifat secara bersendirian, sampailah masanya dengan adanya zaman sekarang ini, zaman cyber, kita gunakan
Kalau dulu kita ke masjid-masjid, kita ke ceramah-ceramah di pondok-pondok. Sekarang ini tak boleh ceramah di masjid. Hanya orang ada agama, ada kelulusan, ada tauliah sahaja. Kita orang jahil ini tak boleh masuk masjid, tak dibenarkan. Kena ada tauliah, kena ada sekatan. Jadi kita gunalah akan teknologi moden ini, zaman cyber ini, kita guna melalui YouTube. Jadi muslimin-muslimat, saya memohon kepada tuan-tuan, kepada adik kakak, kepada abang, makcik-makcik, cubalah tanya anak-anak yang pandai untuk subscribe, untuk tekan loceng merah, supaya pihak YouTube boleh menghitungnya jumlah. Saya ingin mencari 1,000 orang supaya diiktiraf sebagai YouTuber. Itu saja. Ampun dan maaf jikalau permintaan saya ini agak mengecewakan. Ya, tapi saya sangat berharap. Itu saja dulu. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.